آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, OBT, ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah memberikan keizinan kepada kita bersama untuk solat subuh berjemaah. Allah mengizinkan kita sama-sama duduk lepas solat, berzikir bersama, berdoa bersama. Kemudian Allah masih mengizinkan kepada kita untuk duduk sama-sama lepas subuh, dengar tazkirah, kuliah subuh. Moga-moga semua amalan-amalan ini membawa keberkatan kepada kita semua. Moga-moga dengan amalan yang kita buat ini juga kita boleh sebut depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Bila ketika mana kita ditimbang oleh Allah, tengok dosa kita banyak dosa, kita bolehlah ngadu, ya Allah Tuanku, aku dulu duduk kat dunia cuba gak buat baik ya Allah, walaupun dosa banyak. Datang sembahyang subuh berjemaah ya Allah, dengar kuliah, dengar tazkirah, doa bersama. Cuma mungkin tak berapa makbul kan. Ada yang makbul, ada yang tak berapa makbul lagi. Jadi aku cuba buat yang terbaik ya Allah, tapi masih ada dosa-dosa. Mohon merayu kepada Allah pada ketika itu Allah memberikan syafaat-syafaat yang ada di sisinya. Kita tak tahu mana-mana amalan yang kita buat dekat dunia ini yang Allah redha dengan penuh. Kita tak tahu, mungkin kita datang, keikhlasan kita tu, ikhlas ni benda yang tak nampak. Benda tak nampak, benda tak boleh nak ukur, kita tak tahu ketika mana Allah redha pada amalan kita. Jadi kita sentiasa buat itu dan kita harap redha Allah itu. Mungkin takdir Tuhannya pagi ini tuan-tuan datang solat subuh berjemaah dengan tazkirah, inilah amalan yang Allah redha. Yang mana dengan amalan ini nanti menjadi tausilah kita, menjadi hubungan kita dengan Allah, yang kita minta apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan urusan kita di sana nanti insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini semua orang cuti lah ni, 1 Mei. 1 Mei ni dia menarik. Dia bukan macam hari raya puasa, hari raya haji kan. Sebab semua India pun cuti, China pun cuti kan. Semua cuti sebab hari Mei kan. Di hari pekerja ni semua orang cuti, janji bekerja, budak sekolah pun cuti kan. Tak kira mana-mana pihak, semua cuti. Tak ada ikut agama, bukan hari keputeraan negeri yang tertentu je kan. Dia menarik. Satu dunia lah kan. Memang semua orang cuti. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuba bawa tajuk hak pekerja dalam Islam, sempena Hari Pekerja 1 Mei ni. Jadi depan sini ada tulisan para ulama yang menceritakan tentang apakah dia hak pekerja ni di dalam Islam. Beberapa tu tulisan dah. Satu yang pertama, Nabi SAW menyebutkan innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ni hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja, dia laksanakan dengan cemerlang. Ayyutqinahu. Maksudnya kita ni kalau bekerja tak kisahlah apa-apa bidang kita bekerja, tapi kita cuba buat kerja yang kita buat tu dengan cemerlang. Kalau kita belajar, kita akan cuba belajar sampai kita berjaya cemerlang. Kalau kita bekerja di mana-mana sektor kita bekerja, kita kena ayyutqinahu, bersungguh-sungguh supaya mencapai tahap cemerlang. Okey, tengok dia kata sini. Galakan untuk bekerja, dia kata. Islam menyeru umatnya untuk bekerja dalam meneruskan kehidupan seharian. Namun demikian, penekanan terhadap punca rezeki atau mata pencarian yang halal adalah menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam. Hal ini kerana setiap apa yang menjadi rezeki atau
yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi poin besarnya bila kita bekerja ini, dia akan melibatkan dengan rezeki. Bila kita kerja, kita akan dapat pendapatan. Bila pendapatan kita itu, dia akan melibatkan ada soal jawab dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Ada hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, la tazalu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablaghu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alim. So ada 5 poin dekat sini. Kata Nabi SAW, kaki anak Adam akan tetap tegak di sisi Tuhannya pada hari akhirat kelak nanti, pada hari kiamat nanti. Kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita berdepan dengan Allah pada hari kiamat nanti, ada beberapa soalan. Pertama tentulah solat. Solat tu tak boleh lagi lah. Itu first akan tanya. Kemudian ada beberapa perkara. Di antaranya ini, ada 5 benda yang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Lepas 5 perkara ni baru boleh nak bergerak. Dia kata apa? Sehingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kita ni Allah Ta'ala bagi umur, mana kita jalankan. Start Allah Ta'ala bagi kita balik, umur mungkin 12 tahun, 13 tahun, dah balik, dah sampai umur, maka sampai kita mati, tengok kat mana kita habiskan umur kita itu. Itu yang pertama. Tentang masa muda, untuk apa digunakan. Yang kedua, masa muda apa yang kita gunakan. Adakah kita ni berada pada landasan yang betul atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ni yang kita point dia ni, tentang harta dari mana dia dapat dan dalam hal apa harta tersebut dia belanjakan. Ini yang ketiga ni berkaitan dengan harta pendapatan. Kita bekerja lah, bila kerja kita akan dapat hasil pendapatan. Daripada mana hasil pendapatan kita kerja itu? Adakah sumber yang halal dan sebagainya. Kemudian mana pula kita keluarkan duit itu. Kemudian dia kata ini, dan belanjakan, dan apa sahaja yang telah dia lakukan dari ilmu yang dimilikinya. Dan yang kelima, berkaitan dengan ilmu. Jadi setiap kita ni Allah Subhanahu Wa Taala beri ruang untuk ada ilmu masing-masing. Ilmu dalam bidang masing-masing. Kalau belajar bidang agama ni, ialah dia jadi macam ustaz lah. Ada ilmu agama, adakah ilmu tu diambil, disimpan je ke? Atau kita kerja dekat satu sektor yang kita ada ilmu, kita gunakan untuk apa? Maka yang kelima itu tentang ilmu. Ditanya nanti. Okey. Ini hadis riwayat Tirmizi. Galakan untuk berusaha untuk mencari sumber rezeki yang halal juga dapat dilihat berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ad-dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Wa man talaba dunya halalan mukathiran mufakhiran muraiyan laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Dia kata, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencari dunia, ni kita hidup lah ni, nak bekerja, mencari dunia yang halal untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Maksudnya dalam kita bekerja ni, pertama kita hidup dekat muka bumi ni memang kita kena bekerja. Kita bekerja macam mana? Kita mencari yang halal, pekerjaan yang kita cari. Kemudian kita elak daripada menjadi golongan yang meminta-minta, golongan minta sedekah lah. Dan usaha untuk keluarganya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk baik dengan tetangganya. Dapat untuk diri kita, dapat untuk ahli keluarga kita, dan juga boleh kita kongsikan dengan jiran tetangga. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, ada berapa poin tadi? Satu, kita cari benda yang halal dalam kita bekerja. Kedua, kita elak daripada meminta-minta. Yang kedua. Yang ketiga, kita dapat bantu
keluarga. Anak beranak, suami, isteri, mungkin adik-beradik, keluarga. Yang ketiga. Yang keempat, kita dapat pula dengan pekerjaan kita itu membantu jiran tetangga, sharing. Maka kata Nabi SAW akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dengan mukanya bagaikan bulan purnama. Bangun, bangkit akhirat kelak besok, bangkit tengok, muka cerah, cantik bagai bulan purnama. Dan sesiapa yang mencari dunia halal untuk memperbanyak, berbangga, sombong, akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan Allah murka kepadanya. Itu benda yang baik, satu angle. Yang kedua kata Nabi SAW, sesiapa pula yang mencari dunia, hidup dekat muka bumi ini, bekerja, tetapi niat itu lain. Tadi niat yang baik, 4 perkara tadi. Ini niat yang sebaliknya. Bekerja juga. Sebab bekerja ni, boleh jadi kita bekerja, kerja yang biasa, benda baik, keluarga, dapat sumber pendapatan, itu satu angle yang baik. Tapi kalau andai kata kita ni bekerja juga, kerja tu tak salah, bukan benda yang haram. Tetapi kita mencari dunia untuk apa? Untuk nak betul-betul nak bagi kaya je, memperbanyak. Satu, memang saja-saja nak kaya je. Sedangkan kita ni diutuskan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, kan? Itu benda-benda penting. Bukan hidup kita dekat dunia ni nak cari harta banyak-banyak aja. Tak, bukan begitu. Kadang-kadang orang ni di hidup ni dia salah faham. Bila hidup ni fikir kerja cari duit, harta himpun. Dia kerja dia himpun duit banyak kata, berjuta-juta. Selesai dah kerja dia. Lepas tu dia tak tahu duit ni nak buat apa. Kerja banyak nak buat apa. Tengok. Dia dah tersasar sebenarnya. Sebab kita ni, manusia ni, Allah Ta'ala cipta kita ada objektif. Ada tujuan kita ni duduk kat muka bumi. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja kita dicipta oleh Allah. Ada tujuan. Jadi kita kena faham tujuan itu. Tapi kalau kita tengok hari ini, ada orang yang harta tambah. Dia tengok nombor lagi banyak tu lagi seronok. Makin tinggi, makin banyak harta dia. Terhenti kat situ. Lepas tu, tak tahu nak buat apa. Dah berumur sikit, dah warga emas sikit, baru tengok, harta banyak, baru nak bertaubat. Time tu baru datang masjid, baru datang surau, barulah keluarkan duit infak sana, infak. Baru tahu sebenarnya. Harta dia kumpul puluh tahun tu, tak reti nak buat apa. Seronok tengok nombor. Ada ramai macam tu. Jadi kita jangan jadi macam tu. Itu yang buruk yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut. Siapa yang mencari dunia yang halal untuk memperbanyak. Halal pendapatan tu, tapi suka duit banyak. Sebab Nabi tak ajar kita situ. Kita ni datang dekat muka bumi ni bukan tugas kita untuk banyak harta, bagi banyak, bagi nampak kita ni kaya. Tak ada sebenarnya. Poin itu tak ada Allah Ta'ala cipta kita. Yang Allah Ta'ala suruh kita banyakkan bekal untuk akhirat. Untuk dunia ni lebih kurang aja. Bukan katanya cari pula dunia ni. Salah faham pula. Maksudnya dunia ni kita cari, tapi dunia ni sekadarnya. Banyak harta dunia ni tak disuruh. Tapi kalau ada rezeki Allah Ta'ala bagi, itu kita ambil. Okay. Kemudian yang kedua, berbangga. Kita kerja, mencari harta yang halal, tapi untuk kita berbangga. Mungkin kedudukan kita ke, pangkat yang kita ada, kehebatan yang ada pada kita kan, dalam masyarakat dan sebagainya, untuk berbangga, untuk sombong. Kan? So tiga perkara dia sebut oleh Nabi ni. Satu, banyakkan harta. Kedua, berbangga. Kemudian yang ketiga, sombong. Bangga dengan diri. Yang ketiga dia sombong, tunjuk ke orang yang kelebihan yang ada pada kedudukan pekerjaan dia. Maka kata Nabi SAW akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, sedang Allah murka kepadanya. Walaupun kerja tu tadi disebut kerja yang halal, kerja kita tu baik, tak salah, okey semua, tapi banyakkan harta, ada sifat bangga dengan kerja dia, ataupun kita sombong bila dapat kerja ke kedudukan dia sendiri. Okey. Ini disebut dalam riwayat Baihaqi kita. Antara ikhtibar yang dapat diambil daripada hadis di atas ialah hadis ini menunjukkan bahawa bekerja merupakan perkara yang dituntut. Ini menunjukkan kita perlu berusaha dalam meneruskan kesinambungan kehidupan gitu. Dengan modal insan, pekerja dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh kreatif, inovatif dan bermutu. Ini kerana dengan tahap disiplin yang tinggi sudah tentu dapat menghasilkan natijah dan perkhidmatan yang cemerlang. Islam menentang keras budaya malas, ponteng kerja dan juga sikap acuh tak acuh
atau sambil lewa dalam melaksanakan sebarang tugas yang diamanahkan. Ini kerana dengan sikap seperti itu, kegagalan dan juga kemunduran sudah pasti bertapak dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka memberi kesan kepada negara untuk mencapai wawasan yang gemilang. Justru, kata pengarang, beberapa langkah seperti memotivasikan pekerja, melihat contoh dan teladan pekerja yang berjaya, di samping semangat roh pekerjaan sebagai satu ibadat, hendaklah dijadikan moto atau misi oleh pekerja. Maka benda penting dalam kita bekerja ni kita kena faham. Kerja yang kita buat ini ialah satu ibadat. Yang tu kita kena letak yang pertama. Sebelum kita bekerja tu kita kena betulkan niat kita. Maksudnya memanglah kita nak cari pendapatan untuk diri sendiri, untuk keluarga kan, untuk kehidupan kita. Tapi kita kena letak yang pertama, kita bekerja ni adalah sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita letakkan niat tu dekat situ, maka setiap apa kerja yang kita buat tu akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dalam hadis, biasa hadis Bukhari yang pertama disebutkan innama a'malu bin niat. Setiap sesuatu yang kita buat itu dia bermula dengan niat. Kadang-kadang kita bila kita dapat kerja ni seronok dapat kerja, tapi kita lupa bahawa kerja ni dia satu ibadah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena betulkan. Jadi tuan-tuan mana bekerja kita ingatkan anak, isteri kita supaya betulkan niat. Niat tu kita kena betulkan. Bila kita bekerja, pastikan kerja kita ini kita merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada niat tu, dia akan ada ganjaran di sisi Allah. Bila kita rasakan benda tu sebagai ibadah, kita akan ada sifat tenang, akan rasa sifat sabar dengan ujian-ujian dalam kita bekerja. Bila ada niat tu sebagai ibadah. Tapi bila kita tak ada niat rasakan benda tu ibadah, itu yang stres tu kerja. Kerja buat sambil lewa, lebih kurang. Kena ada pemantauan, tak pantau, dia tak buat dengan baik. Sebab apa? Dia tak rasa kerja tu sebagai ibadah. Dia rasa betul-betul kerja, ujung bulan dapat gaji, ujung bulan dapat gaji. Buat selesai kerja dah balik. Selesai kerja dah balik. Tak ada merasakan kerja yang dia buat tu sebagai ibadah kepada Allah. Jadi kalau boleh kita bina tu, niat tu kita kena betulkan bahawa kerja tu adalah ibadah, maka kita buat tu susah ke, senang ke, dipantau ke, tak pantau ke kan, bagi kita akan buat terus menerus, maka ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dinukilkan dua kenyataan pujangga yang menyebutkan, dia kata carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Hindarkan dirimu untuk mengemis kepada yang lain. Berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Gunakanlah duitmu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Itu pertama. Yang kedua, jika anda menikmati kerja-kerja yang produktif, maka saraf anda akan mengendur. Jiwa anda akan tenang dan lautan ketenangan akan menenggelamkan anda. Jadi kalau kita mencari rezeki yang halal tu, kita jauhkan daripada perkara yang haram, jauhkan daripada kita mengemis, dan yang terbaik ialah berdagang. Dagang ni maksud bisnes lah. Tuan-tuan ni jenis bisnes ni pekerjaan yang paling baik. Kalau kita kerja dengan kerajaan ni lainlah sikit, ikut arahan kerajaan, tapi berdagang tu perkara yang baik. Okey, kita tengok dia masuk tajuk ni, hak pekerja. Selepas kita mengetahui berkenaan dengan kelebihan dan galakan bekerja, sama ada bercucuk tanam, berniaga ke, sebagai nelayan, guru, tentera, jadi polis, bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, kerja sendiri dan sebagainya. Yang penting dan utama ialah apabila kita bekerja, pastikan kerja tersebut adalah halal dan menepati syariat Islam. Tu mula-mula nak kerja tu kita kena pastikan tempat kerja kita tu halal. Jangan kita dah kerja 5 tahun, dah 10 tahun baru tahu tempat kita kerja ni kilang arak. Dah 10 tahun kerja, baru tahu. Keluar baru tahu, kilang arak punya aku kerja 10 tahun dah. Kan? Baru tahu. Allahu Rabbi. Bukan apa, memang berlaku tuan-tuan. Masa yalah kita ni dah berumur sikit, okeylah macam anak-anak muda kan. Umur belasan tahun, 20 tahun kerja. Mana tempat kerja gaji besar, masuk kerja. Dia bukan fikir apa tempat dia kerja tu. Kerja 4-5 tahun dah. Lepas tu datang surau, anak 2-3 orang lah kan. Dengar tempat kerja. Lepas tu baru dia perasan balik.
tempat aku kerja ni kilang agak punya. Time tu baru boleh jadi masalah. Nak berhenti, nak cari kerja lain. Jumpa ustaz macam mana. Ustaz pun mula pening kepala nak adjust macam mana nak tolong kan. Benar, sebab tu dia mula nak kerja tu kena pastikan kerja tu kita cari tempat yang halal. Sumber yang halal. Dia kata. Kemudian menepati syariat kan. Dia tak terkeluar daripada syariat Islam. Okey. Berkenaan dengan hak pekerja yang mesti diberikan oleh majikan, antara lain ialah, dia kata, ini hak pekerja yang mesti diberikan oleh majikan. Antara lain ialah gaji yang telah dijanjikan. Satu dia kata, gaji yang telah dijanjikan ini hendaklah dibayar mengikut terma perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam hadis adalah sebelum peluh kering, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla ayajiffa 'araqahu." Ini berikanlah upah pegawai, yakni buruh, sebelum kering peluh-peluhnya. Ini bagaimana hak pekerja yang mudah kita nak faham. Kalau orang kerja kerajaan ni adalah hujung bulan 23, 24 bulan gaji masuklah. Itu orang kerja kerajaan ni dia memang standard lagi tu. Kemudian berdasarkan terma berapa banyak gaji dia gitu. Tak jadi isu sangat. Tapi kalau macam kita ni bekerja sendiri ataupun bawah kita ni ada orang yang bekerja bawah kita. Ataupun kita ni ambil kontraktor mana-mana ke pekerja sambilan mana, maka kita kena faham ini benda yang perlu kita bayar. Jangan orang dah kerja kita tangguhkan gaji dia, jangan. Nabi sebut, dia kata upah pekerja tu kita kena bagi dekat dia sebaik-baiknya sebelum kering peluh dia. Tu. Kan? Dia kerja, contohnya kita buat renovation rumah. Panggillah berapa orang teman-teman kita dari seberang minta tolong nak soyok sikit rumah kan. Tambah sikit belakang tu kan. Extend sikit. Pasang awning ke, dia pun dia buat kerja. Tengok kita pun okey, siap dah, biar seminggu duk tanya-tanya WhatsApp bila nak bagi bayar, kita pun tak bayar, tak boleh. Kalau boleh dia siap aja kerja tu, semua tengok kita puas hati, terus bayar duit. Bayar duit sebelum peluh dia kering. Kena bayar duit tu terus. Kan? Itu adab, cara-cara yang perlu kita kena faham. Jangan simpan duit orang, jangan. Lain, kalau kerja tak sempurna tu aspek lain. Maksudnya kerja dia tak sempurna, ada defect, itu kena bincang. Cerita betul. Tapi maksudnya upah tu kita kena bagi. Kan? Mungkin ada warranty kat situ kan, itu boleh bincang. Tapi kerja dia, hasil kerja dia tu kita kena bayar. Itu berdasarkan persetujuan bersama. Tapi Nabi disebutkan sebelum kering peluhnya. Itu yang terbaik. Imam Al-Munawi berkata, haram hukumnya menunda gaji pekerja sedangkan tidak ada kekangan untuk segera menyerahkannya. Perintah untuk menyerahkan gaji sebelum mengering peluh para pekerja adalah satu kiasan atas wajibnya menyegerakan setelah pekerjaan mereka selesai. Ketika para pekerja memintanya meskipun belum sampai berpeluh atau berpeluh dan telah kering. Boleh, dia kata. Tak semestinya, maksudnya dah siap kerja tu, tapi kalau belum siap, atas pertimbangan dengan pekerja, kita nak bagi awal pun boleh. Kita bayar dulu boleh. Sekarang ni banyak dah sistem bayar dulu. Tuan-tuan kita nak grab food kan, kita bayar dulu kan. Pergi Kentucky, bayar dulu baru ambil makanan kan. Sekarang ni banyak tempat. Pergi, kita bayar dulu baru boleh dapat dia punya makanan dia kan. Ini ikut kata Imam Al-Munawi tidak menjadi penghalang. Dia kata. Walaupun begitu, penggajian boleh juga berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan majikan. Sama ada dibayar mengikut harian, mingguan ataupun bulanan. Ada juga dibayar dalam bentuk sekaligus dan ada juga mengikut jam. Oleh itu, jika hal seperti ini sudah disepakati, maka ia hendaklah ditunaikan mengikut kesepakatan tersebut. Sesungguhnya Islam sangat menitik beratkan kebajikan seorang pekerja serta memberi peringatan keras terhadap majikan yang menzalimi pekerjanya. Dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah wa rajulun istajara ajira fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu." Ni dalam hadis qudsi disebutkan terdapat 3 golongan
yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Ada 3 golongan ni, dia akan menjadi musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak besok. Kan? Apa dia 3 golongan ini? Dia kata, salah satunya ialah orang yang memperkerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut memenuhi tugasnya, upahnya tidak dibayar. Dia ada 3. Sini dia sebut 1 je. Dia kata orang yang memperkerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut memenuhi tugasnya, upahnya tidak dibayar. Kita ada minta orang bekerja dengan kita, kan, ataupun kita ni bekerja majikan kita tak bayar gaji pun kita, dia tangguhkan benda tu, dia simpan saja, tak tahulah apa alasan dia, kan. Maka kena bagi tahulah kalau bos kita ni nak jadi musuh Allah ke hari akhirat kelak besok, kan. Kalau beranilah, kan. Kalau ada kekuatan, kan. Boleh. Tapi itu disebut. Jadi kita kena beringat. Okey. Imam As-Subki dalam satu fatwanya menyebut, dia kata, warrajulul lazi istajara ajira mustawfi amalahu wa lam yu'tihi ajrahu bimanzilati min ista'badal harra wa attalahu an kathirin min nawafil ibadati fayushabihul lazi ba'a harran fa'akala samanahu falizalika azuma zambuhu. Seseorang yang mengupah orang lain bekerja, kemudian orang tersebut telah menunaikan tugasnya dengan baik, namun dia tidak memberikan upahnya, adalah sama seperti orang yang menghambakan manusia merdeka. Dia menghalang orang lain untuk memperbanyakkan ibadah sunnah, maka ini sama sahaja dengan orang yang menjual manusia merdeka kemudian memakan hasilnya. Ini adalah dosa yang sangat besar. Ini kalau ikut pandangan Imam Subki pula, kalau kita ni ditahan daripada dapat habuan, dapat ganjaran yang sepatutnya upah, maka ini termasuk dosa-dosa yang besar. Bagi tahu bos kita ni dosa besar. Ataupun kita pula orang bawah kita yang kita tak bayar upah dia, kita kena ingat bahawa perkara tersebut merupakan dosa-dosa yang besar mengikut pandangan Imam As-Subki. Kemudahan kesihatan juga perlu diambil kira melalui takaful dan sebagainya. Ini dikatakan poin-poin yang perlu ada lah kalau kita ni ada pekerja. Hak untuk mempersatukan bagi membela dan memperjuangkan hak mereka hendaklah dibenarkan selama mana tidak membawa kepada unsur negatif, tidak membebankan pekerja di luar kemampuannya sehingga menyebabkan seorang itu tidak mampu melakukan tugas dengan sebaiknya. Jika terpaksa dilakukan, maka bantulah mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Janganlah kamu membebankan mereka, yakni hamba, dan jika kamu memberikan tugasan kepada mereka, bantulah mereka. Ini maksudnya kita ni kalau ada tugasan-tugasan yang diberikan kepada kita satu, ataupun kita ni memberi tugasan kepada orang yang bawah kita, kita kena tengok ke kemampuan pekerja kita itu, dia mampu buat ataupun tidak, kan? Kita kena bagi itu berdasarkan ke kemampuan dia, sejauh mana dia boleh buat kerja. Jangan bagi satu tugasan yang berat sebenarnya dia tak mampu untuk buat. Sebab harga yang dibayar itu berdasarkan ke kemampuan dia. Kalau dia kuat, maka kita mungkin boleh bagi lebih. Contohnya kalau kita ni ada pembantu rumah, biasa macam kes-kes dekat Malaysia ni, banyak kes pembantu rumah, kan. Kerana pembantu rumah ni dibagi kerja tu memang Allahu Rabbi. Sampai satu peringkat pembantu rumah tu stres, kan. Tak mampu nak buat dah. Akhirnya kena streka. Itu kes-kes kena streka tu. Dia memang adalah, kita tak nafikan yang pembantu rumah, kan. Rakan-rakan kita daripada seberang tu memang buat perangai, yang itu satu aspek kita tak nafikan lah. Memang ada kelemahan dia. Tapi dari sudut kita yang menjadi majikan, kita kena bagi dia kerja yang sepatutnya, yang selayak. Jangan bagi bebanan yang berat sangat. Kemudian kita bantu. Nama pun pembantu. Maksudnya bukan main, dia tu membantu, kan. Jadi kena bagi yang dia mampu buat. Kadang-kadang dia bagi kerja tu macam tak logik, pada pagi sampai malam. Kalau kita tengok lah, bukan kita lah, kalau tengok orang Cina yang kerja tu, orang sebuah tengok Allah Rabbi, dia bagi kerja tu memang membebankan.
Imam Nawawi berkata, ganti nama pada perkataan mereka adalah saudara-saudara kamu dengan maksud hamba yang kamu miliki dan diperintahkan memberi makan kepada mereka seperti yang dimakan oleh tuan mereka. Begitu juga memberi mengikut pakaian tuan mereka dengan maksud sunat seperti itu, bukan satu kewajipan. Ini adalah dengan ijma'. Adapun yang dilakukan Abu Zar dengan pakaian yang sama seperti hambanya dengan maksud hukumnya sunat. Tetapi yang wajibnya kepada penghulu atau tuan memberi nafkah kepada hamba yang dimilikinya dan pakaiannya mengikut uruh sesebuah negeri dan seseorang itu. Secara umumnya, ijma' ulama' tidak harus mentaklifkan seseorang dengan amalan atau pekerjaan di luar kemampuannya. Ini dalam konteks hamba lah. Di sudut pakaian tu nak bagi jenis macam mana. Kalau Abu Zar Al-Ghifari ni, dia memang dia nak letak level tu sama je. Okay. Kemudian disebut sini, seterusnya, poin seterusnya ialah pangkat dan kenaikan gaji. Hendaklah dilakukan seadilnya, bukan melalui pilih kasih, tetapi mengikut kelayakan. Dicadangkan sebuah badan khusus yang menilai kemampuan dan kebolehan serta kelayakan pekerja untuk dinaikkan pangkat berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita kerja ni ada, dia akan naik pangkat lah. Daripada satu pangkat naik lagi kan. Begitu juga kena ada kenaikan gaji, perlu ada label-label itu. Hak untuk berehat atau cuti mengikut persepakatan dan terma perjanjian antara mereka kena ada juga. Kita ni kena ada cuti, ataupun pekerja kita kena bagi cuti. Jangan tak bagi cuti, kerja terus je kan. Ada jenis kerja shift tu lain lah kan. Ada spek-spek dia, tapi maksudnya tak boleh kita ni kalau ambil pekerja jenis tak bagi cuti, suruh kerja terus je. Itu menjadi satu kesalahan ya. Disebutkan sini, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Maksudnya umat Islam wajib mematuhi pensyaratan yang telah mereka sepakati. Kalau kita ni ada orang bekerja bawah kita, maka apa yang disepakati itu perlu ditunaikan. Kata kita bagi dia setahun cuti 20 hari, maka dia ada berhak untuk dapat cuti itu. Jangan kita tahan hak tersebut. Syekh Al-Azim Abadi ketika mensyarahkan hadis ini berkata, iaitu mereka yang tetap dengan perjanjian yang telah dilakukan dan tidak berpatah balik. Al-muslimun ala syurutihim. Kita kena berikan hak-hak yang bekerja di bawah kita. Ataupun kita ni bekerja, hak yang ada yang perlu kita dapat, kita boleh minta dengan bos kita. Jangan takut. Itu hak yang patut kita dapat. Memberi peluang kepada pekerja untuk menambah lagi skill dan kemahiran agar benar-benar menepati dan mencapai ke tahap profesional atau pekerja mahir. Ini kerana sudah pasti memberi pulangan yang baik kepada syarikat, majikan dan juga negara. Ini bagi orang yang perlu kepada khusus-khusus kan, kena ada bentuk-bentuk sedemikian. Melayani pekerja dengan baik serta tidak bersikap kasar dan zalim sehingga melakukan kekasaran fizikal kepada mereka. Nabi SAW tidak pernah melakukan kekasaran kepada bawahannya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ma daraba Rasulullah syai'an qattun biyadihi wala imra'atan wala khadiman. Nabi SAW kata, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah ni tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita dan tidak kepada hamba pekerjanya. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi ni bagaimana orang dengan orang bawahan dia, bagaimana dia deal. Yang kita memang tak buat lah. Memang kita kena rotan, kena marah, kena maki, semua berlaku lah kan. Tapi Nabi SAW dia tak pernah pukul dengan tangannya sedikit pun. Ini label Nabi lah. Tidak kepada wanita dan juga tidak kepada hamba, pekerja-pekerja Nabi. Nabi tak pernah pukul. Nabi nasihat saja. Kalau dia tak kena, Nabi akan nasihat gitu. Imam An-Nawawi berkata dalam hadis terdapat anjuran untuk memaafkan dan bersikap lemah lembut. Kemudian dibawakan sini kisah-kisah teladan. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud alaihi salam terbiasa keluar dengan menyamar, lalu bertanya kepada seseorang tentang kelakuannya. Maka pada suatu hari malaikat Jibril merupakan diri sebagai anak Adam sehingga ditegur oleh Nabi Daud, hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud?
Jawabnya, dia adalah sebaik-baik dan hanya ada satu sifat yang kurang baik. Ditanya, apakah itu? Jawabnya, dia makan dari Baitul Mal. Padahal tiada seorang hamba yang disayangi oleh Allah lebih daripada orang yang makan hasil dari tangannya sendiri. Okey, ini Nabi Allah Daud alaihissalam. Kalau kita ni jadi majikan ataupun kita ni bekerja, kita perlu tahu sebenarnya kita ni berada pada level mana. Kalau kita ni jadi bos, perlu satu ketika kita kena menyamar ataupun kena ada orang yang kita upah menyamar, nak tahu kita ni bagaimana, apa persepsi orang tu terhadap kita kan. Nabi Allah Daud alaihissalam dia dah buat dah ni. Kalau zaman kita sekarang ni biasanya dia akan ada KPI, Key Performance Indicator. Kalau macam saya kat universiti, kita dah ngajar-ngajar pelajar kan, hujung semester nanti dia ada C-test, nama dia, istilah dia lah kat universiti. Nanti budak-budak pelajar ni dia akan isi mengajar bagaimana, sikap dia bagaimana, cara dia bagi markah, cara dia deal, semua nak tengok performance kita ni sebagai tenaga pengajar. Jadi daripada situ, tapi nama dia tak appear, nama tak naik, jadi kita boleh tengok lah. Maksudnya setiap hujung semester tu kita ngajar kelas ni, subjek ni kita boleh tengok apa pandangan pelajar terhadap kita. Satu aspek semua. Jadi kita tahu kelemahan kita, apa perlu kita baiki sebagai tenaga pengajar. Kalau kita ni bekerja sendiri pun kita kena ada itu. Kena kita cari orang upah supaya orang tu boleh menyamar. Tanya pekerja-pekerja itu, macam mana bos ni okey tak? Kan? Macam mana bos okey tak? Gini-gini kan. Jadi kita akan dapat feedback. Takkanlah pekerja kita ni nak komen kita direct-direct. Kita ni jadi bos kan? Jadi kita kena ada third party nak tengok di mana kelemahan yang ada pada kita supaya kita boleh perbaiki. Ini Nabi Allah Daud alaihissalam dia buat, dia menyamar. Dan bila dia menyamar tu, datang pula Jibril alaihissalam menyamar jadi orang biasa, duk cerita apa yang ada pada Nabi Daud. Nabi Daud ni memang orang yang baik. Cuma dia ni suka makan daripada Baitul Mal, harta Baitul Mal. Dan Nabi Jibril dia kata, dia sebut yang sebaik-baiknya adalah makan daripada hasil tangan sendiri. Okey. Okey, sikit lagi saya ambil dalam 5 minit saya ambil lagi. Maka kembali dah Nabi Daud alaihissalam ke mihrabnya sambil menangis memohon kepada Allah, "Ya Tuhan, ajarkanlah kepadaku usaha yang dapat aku kerjakan sehingga aku tidak lagi mengambil belanja dari Baitul Mal." Maka Allah mengajarkan kepadanya membuat pakaian perang. Ini kelebihan yang ada pada Nabi Allah Daud alaihissalam. Bila dia dah dikomen tu, dia tak tahu yang komen tu adalah malaikat Jibril. Tetapi dia tahu kelemahan yang perlu dia perbaiki. Dia kata ada kelemahan dia sebab dia makan daripada hasil Baitul Mal. Ini zaman dia. Kita kena faham zaman syariat ni dia berbeza. Syariat kita Nabi kita Nabi Muhammad turunnya Quran tu sebagai sumber hukum kita nak ambil, maka kita akan pegang kepada Quran, kan? Nabi Musa dia ada kitab dia, Nabi Isa ada kitab dia, Nabi Daud kitab Zabur. Dia punya hukum syariat tak sama macam kita, kan? Itu kita kena fahamlah. Kadang-kadang kita baca ni, takkan Nabi buat macam tu kan? Kita akan rasa kita tak, syariat tak sama, hukum dia tak sama. Ada Nabi tu, zaman Nabi tu kalau buat salah, letak tengah padang orang tu, tiba-tiba datang kilat, dia sambar kilat terus mati macam tu. Ada jenis macam tu syariat dia macam tu. Kita syariat Nabi Muhammad kita ambil lagi tu. Kalau Nabi Daud punya zaman begini syariat dia. Maka Allah mengajarkan kepadanya membuat pakaian perang. Wa alanna lahu Daud. Nabi Daud ni Allah Taala berikan kelebihan, dia ni boleh melembutkan besi. Maka dia boleh buat pakaian perang dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Maka apabila dia telah selesai dari melayani hajat rakyatnya, ia kembali ke rumah membuat baju besi dan dia jual untuk belanja ke keluarganya. Demikianlah firman Allah yang bermaksud, dan kami lembutkan besi untuk Daud. Wa alanna lahu Daud. Dan kami lembutkan besi untuk Daud dan kami ajarkan kepadanya membuat pakaian perang dari besi untuk memeliharamu. Itu perisai dari senjata di waktu perang, dia kata. Okey. Habis itu.
tajuk itu. Kemudian itu kisah teladan lah, kita tengok bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam sebagai seorang raja, sebagai seorang majikan juga, dia nak tengok apa performance yang ada pada dia yang perlu kita contohi. Kemudian dia masuk tajuk sini, sikap majikan yang cemerlang. Bagaimana sikap menjadi majikan yang cemerlang? Ada beberapa perkara. Yang pertama, memahami keadaan pekerja. Memberi sokongan atau galakan yang membina. Tidak memilih-milih atau berat sebelah. Menjadi a part of team. Mengurangkan beban dan tekanan. Memikirkan penyelesaian bukan hanya pada masalah. Berterus terang dengan pekerja. Mengadakan mesyuarat, perbincangan. Jadikan semua orang bertanggungjawab. Banyak lagi ni disebutkan apa dia sikap majikan yang cemerlang yang sepatutnya ada pada majikan tersebut. Disebut dengan sini melihat kepada pelbagai tulisan dan pendapat sifat majikan yang cemerlang, maka digarapkan seperti berikut. Memahami keadaan pekerja. Majikan tidak semestinya memahami keseluruhan peribadi pekerja, akan tetapi cukuplah memahami keadaan emosi pekerja. Apabila pekerja dilihat berada dalam keadaan tekanan dan masalah, majikan boleh memberi nasihat atau mengadakan hari tertentu seperti family day untuk mengurang tekanan. Kalaulah terlalu banyak dia belenggu dengan masalah keluarga, maka penyelesaian isu kekeluargaan hendaklah diutamakan. Jadi kita kalau jadi majikan, kita kena tengok orang yang bawah kita ni macam-macam masalah ada. So bukan setakat suruh dia bekerja, berkhidmat untuk kita aja, tapi kita kena ambil kira dia pergi balik, dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada adik-beradik, dia perlu beli rumah, dia perlu beli kereta, dia ada suami, dia ada isteri, atau bergaduh suami isteri, bergaduh anak beranak, semua itu akan memberi impact apabila dia berkhidmat dengan kita. Jadi sebagai majikan yang cemerlang, benda tu kena ambil kira, kena tengok keadaan, kena bawa perbincangan dan sebagainya, supaya dia tidak memberi impact, memberi kesan kepada khidmat dia kepada kita. Saya rasa setakat itu untuk pagi ini sebagai sembang pagi pada 1 Mei hari pekerja ini, moga-moga ada manfaat. Kita memahami benda pertama bila kita bekerja ni yang Nabi sebutkan, ayyutqinahu, kita perlu bersungguh-sungguh. Kita bekerja ke, kita belajar, kena bersungguh-sungguh. Dan kita kena faham kesungguhan kita bekerja itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mula tu Nabi ajar kena pasang niat supaya kerja yang kita buat tu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, setiap apa yang kita dapat hasil kerja kita itu, kita akan dipertanggungjawabkan. Harta yang kita dapat tu akhirat kelak besok tak bergerak kaki kita, melainkan setelah kita selesai cerita harta yang kita dapat tu dapat dari mana, sumbernya halal ke tak halal ke, kemudian ke mana kita belanjakan harta yang kita dapat hasil bekerja kita itu. Kita kena ingat itu. Jadi kita berhati-hati supaya kita clear depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat lagi dalam hadis yang disebut tadi, biar kita kerja tu tak ada sifat takabur, sombong, ingat nak banyakkan harta je, dunia je. Kita dah terkeluar daripada track sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.